Surah An-Nur ayat yang ke-19. Maksudnya, sesungguhnya orang yang suka menghebah tuduhan-tuduhan buruk dalam kalangan orang yang beriman, maka kata Allah, bagi mereka itu azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan hari akhirat. Bila sesuatu perbuatan itu Allah ancam dengan azab yang keras di hari akhirat, bahkan dalam dosa menghebahkan aib orang di dunia lagi diancam, maka perbuatan itu termasuk daripada dosa-dosa besar. 44 berada pada muka surat 94 dalam kitab kita, iaitu salah satu daripada tanda iman yang sempurna, menjaga maruah manusia lain dan haram memudaratkan maruah tersebut. Ada tak dalam kitab kita? Ada kan? Muka surat 94, cabang iman yang ke-44, iaitu wajib kita menjaga maruah manusia dan haram memudaratkannya. Dalilnya, kita tengok dulu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Surah An-Nur ayat yang ke-19. Maksudnya, sesungguhnya orang yang suka menghebah tuduhan-tuduhan buruk dalam kalangan orang yang beriman, maka kata Allah, bagi mereka itu azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan hari akhirat. Bila sesuatu perbuatan itu Allah ancam dengan azab yang keras di hari akhirat, bahkan dalam dosa menghebahkan aib orang di dunia lagi diancam, maka perbuatan itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Faham tak tuan-tuan? Ada kaedah yang menentukan perbuatan itu dosa kecil ataupun dosa besar. Maka salah satu kaedahnya ataupun ukurannya ataupun tanda perbuatan itu termasuk daripada dosa besar apabila Allah ancam perbuatan itu dengan azab yang pedih di hari akhirat. Tapi bagi orang yang menceritakan, menghebahkan aib orang, bukan setakat di akhirat Allah Ta'ala ancam, tapi kata Allah, lahum adabun alimun fid dunya lagi. Di dunia lagi Allah akan bagi cash, dan di hari akhirat dia akan dapat kesemua azab tersebut. Faham tak tuan-tuan? Jarang Allah Ta'ala bagi cash terhadap sesuatu perbuatan itu di dunia. Jarang tuan-tuan. Orang yang tinggalkan solat, Allah Ta'ala boleh timbangkan lagi sama ada nak dibalas di dunia ataupun balas di hari akhirat. Orang yang tak bayar zakat, Allah boleh timbangkan lagi nak bayar di dunia ataupun nak bayar di hari akhirat. Antara dosa yang Rasulullah SAW sebut yang Allah takkan tangguh-tangguh untuk bagi cash di dunia lagi, salah satunya adalah dosa orang yang derhaka pada ibu bapa. Ini Rasulullah SAW sebut dalam hadis. Dan kita jumpa pada malam ni salah satu lagi dosa yang Allah janjikan. Allah sendiri sebut. Orang yang suka bawa mulut, cerita aib orang, cerita buruk orang, dedahkan keburukan orang, walaupun betul, tapi dia dedahkan pada keadaan yang salah, maka mereka ini kata Allah, lahum adabun alimun, bukan fil akhirah, tapi Allah Ta'ala katakan fid dunya wal akhirah, dibayar secara cash di dunia, dan di hari akhirat dia akan dapat full payment dia. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jaga diri kita daripada suka menceritakan keburukan, keaiban, kesalahan orang, walaupun kesalahan itu adalah betul. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau macam tu ustaz,
Dalam Islam tak bolehlah kita nak cerita kesalahan orang, dosa orang, aib orang. Tidak boleh menceritakan aib orang, kesalahan orang, keburukan orang, melainkan pada 3 keadaan sahaja dibenarkan. Pada 3 keadaan ini dibenarkan. Kalau tanpa 3 keadaan ini tidak dibenarkan. Walaupun memang betul dia buat salah, walaupun memang betul dia buat dosa, walaupun memang betul itu aib dia. Apa 3 keadaan tersebut? Yang pertama, boleh ceritakan aib orang, dosa orang, keburukan orang. Yang pertamanya, fil mahkamah, di mahkamah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keadilan. Faham tak tuan-tuan? Bila hakim tanya, betul ke awak tengok si fulan ni buat perlakuan sekian? Takkan kita nak duduk diam je. Maka ketika di mahkamah, di hadapan hakim, untuk mendapatkan keadilan, boleh kita menceritakan walaupun itu termasuk daripada al-fahishah, termasuk daripada dosa, keburukan dan aib orang. Faham tuan-tuan? Ini situasi yang pertama. Yang kedua, boleh kita ceritakan dosa, keburukan, keaiban orang. Yang keduanya, keadaan macam mana? Lil fatwa, untuk mendapatkan hukum ataupun mendapatkan fatwa. Yang ni boleh. Kita ceritakan pada orang yang tertentu, orang yang layak untuk mengeluarkan sesuatu pandangan dari sudut syar'inya ataupun kepada muftinya tentang sesuatu perbuatan itu yang dilakukan oleh orang itu, maka ketika itu dibenarkan. Tujuannya apa? Lil fatwa, mendapatkan fatwa ataupun mendapatkan hukum. Ini keadaan yang kedua. Yang ketiga, boleh kita sebut tentang dosa orang, aib orang, keburukan orang. Yang ketiganya, keadaan macam mana? Keadaan yang ketiga ni lebih luas. Lebih luas, iaitu li'ibtalil batil, untuk menghilangkan kebatilan. Menghilangkan kebatilan. Menghilangkan kebatilan ni luaslah. Jangan kamu lantik orang ni. Aku kenal dia. Sebab apa? Dia ni orang yang tidak amanah. Kalau kamu lantik juga, nescaya dia akan salah guna kuasa. Ketika kita yakin dengan bukti-bukti yang ada, ketika tu boleh li'ibtalil batil. Jangan kamu kahwinkan anak perempuan kamu dengan lelaki ini. Kenapa? Aku kenal dia, dia bukan lelaki yang baik. Dia hisap dadah contohnya. Dia curi duit orang contohnya. Boleh ketika itu kita menceritakan pada yang hak. Tujuannya apa? Li'ibtalil batil, menghilangkan kebatilan. Kalau dia diamkan, dia akan membawa mudarat yang lebih besar lagi. Faham tuan-tuan? 3 keadaan ini dibenarkan. Yang pertama, di mahkamah. Yang kedua, lil fatwa, mendapatkan fatwa. Yang ketiga, li'ibtalil batil. Li'ibtalil batil ni luaslah dalam konsep seharian kita. Kita kenal orang ni tidak baik. Jangan kita lantik dia pegang sesuatu jawatan contohnya. Tak kira lah surau ke, masjid ke, ataupun apa-apa organisasi ke, kita kenal dia. Maka kita ceritakan tujuannya apa? Li'ibtalil batil, menghilangkan kebatilan yang ada. Kemudian kita tengok firman Allah Ta'ala seterusnya, muka surat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Surah An-Nur pada ayat yang ke-23. Sesungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya, yang tidak memikirkan sebarang kejahatan, lagi dia beriman, nescaya akan dilaknat oleh Allah. Di mana kata Allah? Di dunia dan akhirat. Biasanya tuan-tuan, kita jumpa dalam Al-Quran sesuatu perbuatan itu Allah Ta'ala akan katakan lahum jahannam fil akhirah. Dia akan mendapat azab neraka jahannam di hari akhirat. Tapi ayat ni Allah Ta'ala masukkan dunia dan akhirat. Orang menghebahkan
aib orang, keburukan orang, kalau betul sekalipun dilarang, apatah lagi kalau tuduhan itu tidak pasti dan tidak benar. Ayat ni tuan-tuan dia ada kisah dia, iaitu tentang seorang lelaki yang bernama Sufyan bin Mu'attal yang telah difitnah, berada skandal dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Aisyah radhiyallahu anha. Cerita ini dibawa oleh bapa munafik pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Kita pernah dengar peristiwa ni, yang bernama Abdullah bin Ubay. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengoklah akhlak Nabi ni memang hebat betul lah. Orang yang bawa cerita fitnah bini dia, Abdullah bin Ubay ni, yang bawa cerita, duk sebar dalam grup WhatsApp, post dalam Facebook, masuk dalam YouTube dan sebagainya kalau kita sekarang lah. Tapi steadynya Nabi SAW akhlak dia. Abdullah bin Ubay mati, Rasulullah urus jenazah dia. Ini luar biasa punya orang, betul tak? Kalau kita lah, orang kata pada keluarga kita lah, kalau dia mati, geram aku nak tambah-tambah lagi. Rasulullah steady. Dia yang uruskan jenazah Abdullah bin Ubay. Bahkan dia bagi jubah dia untuk dijadikan kain kapan kepada Abdullah bin Ubay. Luar biasa sungguh akhlak Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah, Abdullah bin Ubay musuh Nabi nombor satu di Madinah, bapa munafik. Dia sangat memusuhi Nabi ketika Rasulullah berada di Madinah. Tapi bila ayah dia ataupun Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anak Abdullah bin Ubay yang bernama Abdullah bin Ubay masuk Islam. Sebab apa? Dia tengok akhlak Nabi ni betul-betul budiman betul. Ayah dia fitnah isteri Nabi, tapi Nabi boleh layan baik pada ayah dia. Tertarik dia dengan akhlak Nabi. Akhirnya bila ayah dia meninggal dunia, Abdullah bin Ubay mati, anak dia masuk Islam. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, biasanya anak-anak musuh Nabi ni, bila ayah dia meninggal dunia, anak-anak musuh Nabi masuk Islam. Kalau di Mekah, musuh Nabi SAW yang sangat memusuhi Nabi nombor satu di Mekah, namanya apa dia? Abu Jahal, betul tak? Abu Jahal, Umar bin Hisham. Tapi bila Abu Jahal mati, anak Abu Jahal masuk Islam, namanya Ikrimah. Pernah dengar tak? Nama Ikrimah. Ikrimah masuk Islam. Dan Nabi SAW hebatnya akhlak dia, sekalipun dia tak pernah ungkit kesilapan ayah Ikrimah Abu Jahal setelah Ikrimah masuk Islam. Ini legend betul tuan-tuan. Dia tak pernah cerita pun, ayah kamu Abu Jahal dulu apa je tak buat pada aku. Najih unta dia lempar pada aku. Aku ni dia gelarkan sebagai Al-Qazzab, bukan Al-Amin, Al-Qazzab. Dia gelar macam-macam pada aku. Aku nak buat ni, dia boykot. Kalau aku nak beli barang, dia jual dengan harga yang mahal. Kalau dia larang orang beli barang daripada orang Islam. Tapi sekalipun Rasulullah tak pernah mengungkit, apatah lagi memburuk-burukkan Abu Jahal. Inilah sebab akhlak Nabi SAW yang menyebabkan anak-anak musuh Nabi SAW, bila ayah mereka meninggal dunia, mereka tertarik dengan akhlak Rasulullah SAW. Hebatnya Rasulullah, dia bukan setakat boleh memaafkan ataupun boleh pejam mata kesilapan musuh dia, tetapi Rasulullah boleh pejam mata kesilapan yang dilakukan oleh para sahabat itu sendiri. Ini luar biasa tuan-tuan. Ada sahabat yang tikam dari belakang. Macam mana tikam dari belakang ni? Dia menceritakan rahsia perang Nabi pada orang lain. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, biar aku pancung kepala Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah kata, jangan. Hatib ni veteran Badar. Orang yang veteran Badar, dia sudah mendapat pengampunan Allah daripada sebelum dia buat apa-apa ataupun selepas dia buat apa-apa, semuanya dihapus kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab akhlaknya memang terlalu budiman. Apatah lagi nak menceritakan kesalahan orang lain di masa yang lampau. Bahkan kalau kita tengok kan,
Abu Sufyan, founder perang Badar, founder perang Uhud. Bila Abu Sufyan masuk Islam, Rasulullah tak pernah ungkit kesilapan Abu Sufyan yang lepas. Ini hebatnya Rasulullah. Khalid bin Al-Walid patah gigi Nabi dalam perang Uhud. Siapa chief di Mison dalam perang Uhud bagi golongan musyrikin? Khalid bin Al-Walid. Tapi bila Khalid bin Al-Walid masuk Islam, sekalipun Rasulullah tak pernah mengungkit kesilapan Khalid bin Al-Walid, dosa-dosanya yang lepas. Ini hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita belajar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, kita sehari dua ni ada tersebarlah satu video. Dan sedihnya video ni berlaku di masjid, tentang orang yang curi tabung masjid tu. Tuan-tuan ada tengok tak? Tak ada tengok? Ada yang ada tengok kan? Dia mandi jenazahkan orang yang curi tabung masjid tu. Dia rakam, sebar pula. Allahu Akbar. Itu betul lah kesalahan mencuri tabung masjid tu, kita tidak sokong. Tapi dalam bab belasah dia, dalam bab ambil wayar pukul dia, dirakam pula, dimandikan jenazah, dikepung ramai-ramai, itu satu perkara yang boleh menjatuhkan aib dia. Kalau tidak aib dia sekalipun, aib ahli keluarga dia. Boleh jadi hari ni dia buat kesilapan. Tak ada orang yang pernah tidak melakukan salah dan silap, betul tak? Tapi satu hari nanti kalau dia nak kembali kepada Allah, dia nak bertaubat, teringat dosa-dosa dia yang lampau, ataupun tengok video tersebut, pasti hatinya akan makin benci dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau berlaku di luar masjid, okeylah kita kata. Tapi berlakunya di dalam masjid, ini sangat sedihlah, sebab boleh menyebabkan aib seseorang itu sampai bila-bila akan diingat dan akan terbuka. Tuan-tuan tengok video tu, kita rasa cukup sedih. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kemudian kita tengok dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua dalil Al-Quran yang menceritakan mendedahkan keburukan orang ataupun aib orang ini termasuk daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Seterusnya, muka surat 95, antaranya seperti hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah, tuan-tuan, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5,374 hadis. Dia sahabat paling banyak. Biasanya lah, hanya setuf sikit dalam bab hadis ni, biasanya sahabat-sahabat senior ni, sahabat-sahabat kanan Nabi, mereka ni tak banyak dalam bab meriwayatkan hadis daripada Nabi. Kalau tuan-tuan perasan, betul tak? Jarang kita jumpa hadis riwayat Abu Bakar, ada tak? Jarang sangat. Hadis riwayat Umar, hadis riwayat Uthman, hadis riwayat siapa lagi? Ali, hadis riwayat Bilal bin Rabah. Padahal Abu Bakar dan Bilal ni antara orang manusia yang paling awal peluk Islam bersama dengan Rasulullah, tapi jarang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah dia tak bertemu Nabi, jarang-jarang berjumpa. Dia ni sahabat kanan, tapi kenapa sahabat-sahabat senior dalam bab meriwayatkan hadis tidak sebanyak sahabat-sahabat junior yang lain? Kerana satu sahabat dengan sahabat yang lain, dia mempunyai kelebihan yang berbeza-beza. Itu sebab dia. Macam jari kita tidak sama panjang. Ada jari yang panjang, ada pendek, ada sederhana, semuanya tak sama panjang. Maka begitu juga sahabat ada kelebihan tertentu dalam perkara-perkara tertentu. Sehingga kan tuan-tuan, ulama buat kajian, antaranya Imam Nawawi di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, dia senaraikan sahabat-sahabat senior, tapi hadis yang diriwayatkan oleh mereka ni sikit je. Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah ataupun di dalam hadis merakamkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq hanyalah 65 hadis saja. 65 saja. Berbanding dengan Abu Hurairah 5,374 hadis. Abu Hurairah ni ada sejarah dia lah. Sebab apa dia banyak meriwayatkan hadis. Umar Al-Khattab. Umar ni, dia ni menantu Nabi, menantu mertua Nabi, melalui anak dia bernama Hafsah. Tapi hadis riwayat Umar hanyalah 312 sahaja. Berbanding dengan anak dia sendiri,
anak Sayyidina Umar namanya Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lebih banyak riwayat hadis daripada ayahnya Umar. Umar 312, anaknya Abdullah bin Umar 2630 hadis. Ini nak tunjukkan satu sahabat dengan sahabat yang lain ada kelebihan dia. Kenapa ana sampaikan perkara ni? Supaya tidak timbul fitnah dalam kalangan sahabat. Nanti ada orang katakan, dok rot cetong Abu Bakar. Duk lama dengan Rasulullah, 65 hadis je riwayat daripada Nabi. Jangan kata demikian. Apa sebab? Satu sahabat dengan sahabat yang lain kecenderungannya tidak sama. Osman riwayatkan hadis tidak banyak, hanya 72 hadis je. Walaupun dia ni menantu Nabi melalui dua orang anak perempuannya. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kalthum, tapi hadis riwayat daripada dia 72 je. Berbanding dengan Anas bin Malik 2286 hadis. Bilal bin Rabah 44 hadis je tuan-tuan. Sikit Bilal. Sedangkan dialah hamba yang pertama masuk Islam, Bilal. Bersama dengan Nabi ketika setiap kali nak solat, Bilal dia muazzin. Tapi 44 hadis je dia cerita tentang perbuatan ataupun perkataan daripada Nabi. Berbeza dengan isteri Nabi SAW, Aisyah 2210 hadis. Sepupu Nabi Ali bin Abi Talib meriwayatkan hadis sebanyak 332 hadis. Tujuan apa nak sampaikan ini, angka-angka ini? Tujuannya nak menunjukkan setiap sahabat masing-masing ada kelebihan. Ada yang hebat dalam bidang politik pentadbiran, 4 orang khalifah tu. Ada yang hebat dalam bidang Al-Quran, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab. Ada yang hebat dalam bidang muamalat, Muaz bin Jabal. Ada hebat dalam bidang perniagaan, businessman, Abdul Rahman bin Auf. Ada yang hebat dalam bidang jihad, Khalid bin Al-Walid. Ada yang hebat dalam bidang hadis, 4 yang kita baca ni, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila kita nampak angka-angka demikian, kita akan katakan, sahabat itu ada kelebihannya tersendiri. Faham tuan-tuan? Kenapa nak ceritakan tentang Abu Hurairah ini? Kerana hadis yang kita nak baca yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini datang daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5374 hadis. Yang mengatakan ini bukan Wan Abdul Halim, yang mengatakan jumlah-jumlah ini adalah Imamun Nawawi di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surat 95, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara kepada Muslim yang lain. Saudara di sini kalau merujuk kepada istilah silaturrahim pun boleh. Sebab apa? Kita datang daripada rahim yang sama, iaitu Hawa. Faham tak tuan-tuan? Ada orang katakan kita ni tidak ada hubungan silaturrahim. Sebab maksud silaturrahim itu hanyalah hubungan kerabat sahaja. Itu pun betul. Kerana dia bincangkan makna silaturrahim dengan makna yang khusus. Kalau kita katakan kita semua ini ada hubungan silaturrahim pun betul. Kerana makna silaturrahim itu dengan makna yang umum. Kerana kita datang daripada rahim yang sama, iaitu Hawa. Faham tak tuan-tuan? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap daripada kita datang daripada Nabi Adam, dan Adam itu adalah daripada tanah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-muslim akhul muslim. Orang Muslim itu saudara. Bila sebut saudara ni maknanya adik-beradik lah kan? Adik-beradik antara satu dengan yang lain. Dia bukan adik-beradik saya, Ustaz. Itu adik-beradik dengan makna yang khusus.
Faham tak? Kalau adik-beradik yang Rasulullah maksudkan dalam hadis ini, ia merujuk kepada makna yang umum. Sebab kita datang daripada satu rahim yang sama, iaitu Hawa. Jelas tuan-tuan? Nanti pula ada orang kata, Ustaz, saya dengan Ustaz ni mana ada hubungan silaturrahim? Kan hubungan silaturrahim hubungan kerabat sahaja. Itu makna silaturrahim dengan makna yang khusus. Kalau makna yang umum, kita semua ini ada silah ar-rahim. Ada hubungan dari sudut rahimnya, iaitu rahim Hawa. Faham tuan-tuan? Maknanya tak ada pertikaian. Dua-dua betul. Yang membezakan, itu makna umum, itu makna yang khusus sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. La yuslimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Sesama muslim itu dia tidak akan membiarkan saudaranya mendapat mudarat. Tidak membiarkan saudaranya tidak dibantu. Dan tidak akan membiarkan saudaranya itu dihina. Ini 3 syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan hak sesama muslim. Tidak akan biarkan saudaranya dalam keadaan ditimpa kemudaratan, kebahayaan. Yang kedua, tidak akan biarkan saudaranya tanpa dibantu. Kalau kita tengok, boleh jadi di Masjid Al-Falah Subang Jaya ni, hari tu banjir terlibat tak di sini? Tak kena kan? Tapi di kampung Seri Aman di Puchong tu, imam kita Al-Fadhil Ustaz Zuhairi, anda tengok dalam FFB beliau. Tuan-tuan anda tengok dalam FFB beliau. Rumah habis. Perabot habis. Kereta habis. Dua-dua. Anda dimaklumkan hanya sebiji je yang hidup sekarang ni. Dah peristiwa ni dah dekat-dekat sebulan dah ni. 18 hari bulan 12 dulu. Ni dah 12 hari bulan 1, hampir sebulan. Baru sebiji baru yang hidup. Maka tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, kita buat dengan usaha yang termampu kita. Maka Rasulullah katakan, Muslim itu la yuslimuhu wa la yukhdhiluhu. Tidak akan membiarkan saudaranya dalam keadaan berada dalam bahaya ataupun mudarat, dan membiarkan saudaranya dalam keadaan tidak dibantu. Ana tadi jumpa Ustaz Zuhairi, sampaikan salam padanya dan sampaikan sumbangan daripada tempat masjid ana bertugas, iaitu Masjid Saidina Osman bin Affan, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Masjid ana, Masjid Bandar Tun Razak, kita buka tabung, banyak dapat kutipan, dan kita cari mereka-mereka yang terlibat dengan banjir. Kita turun di Bukit Canggang, di Sepang, banyak tempat. Esok di Hulu Langat, dan kita jumpa Ustaz Zuhairi tadi. Kita sampaikan, Ustaz, ini sumbangan daripada saudara semuslim Ustaz, jamaah Masjid Saidina Osman. Walaupun tidak banyak, sedikit sebanyak kita menunaikan hak kita sebagai seorang Muslim. Why? Apa sebab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, al-muslimu akhul muslim. Orang Muslim itu dia adalah saudara. Dia adalah adik-beradik. Walaupun bukan adik-beradik yang dekat, tetapi ia adalah adik-beradik yang jauh. Dia tidak akan membiarkan yang pertama saudaranya dalam mudarat. Dia tidak akan membiarkan saudaranya tidak dibantu. Dan dia tidak akan membiarkan saudaranya itu marwahnya dihina-hina. 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kemudian kita lanjutkan hadis. At-taqwa hahuna. Taqwa itu berada di sini, Rasulullah sebut. Wa yushiru ila sadrihi 3 marratin. Sambil baginda mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun. Damuhu wa maluhu wa irduh. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam katakan, cukuplah seseorang melakukan kejahatan apabila dia menghina saudara muslimnya.
Setiap Muslim adalah haram ke atas Muslim yang lain pada 3 perkara. Yang pertama pada darahnya, yang kedua pada hartanya, yang ketiga pada marwahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faham tuan-tuan? Ini kita bincangkan dalam bab haram mengaibkan marwah orang. Sebab itulah nanti ingat satu peristiwa tuan-tuan. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dia jadi khalifah, ataupun Umar dia gunakan istilah Amirul Mukminin. Bila Umar jadi Amirul Mukminin, ada seorang general dia, general tentera pada zaman Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. General dia ni dia kumpulkan tentera-tentera dia. Kemudian dia tanya kepada setiap tentera dia tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan pada waktu yang silap. Kalau general tanya, pastinya orang bawah ni akan cerita, betul tak? Aku dulu pernah buat dosa sekian. Aku dulu pernah buat maksiat sekian. Aku dulu pernah mabuk-mabuk. Aku dulu pernah buat sekian. Dia mengaku tentang kesilapannya yang lepas. Sebab apa? Sebab ditanya oleh Panglima. Umar bila tahu perbuatan ini sampai pada telinga dia, Umar sebagai Amirul Mukminin, presiden ketika itu, apa dia buat? Dia terus pecat Panglima tadi. Sebab apa? Ini bukan kerja agama untuk dengar, untuk tahu, untuk selidik aib dosa kesilapan orang pada masa-masa yang lepas. Bukan kerja agama. Agama tak pernah tuntut. Pintu yang paling besar dalam Islam adalah pintu taubat. Siapa kita sebelum ni, apa sejarah kehidupan kita, bagaimana mak ayah kita, datuk nenek kita siapa, dosa apa pernah kita buat, bila kita kembali bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala tak pernah pandang dosa-dosa kita yang lepas. Ini hebatnya agama Islam. Tidak ada pada agama-agama yang lain. Sebab apa? Dalam Islam, bila manusia nak kembali bertaubat pada Allah terhadap dosanya yang lampau, Islam tidak jadikan hubungan kita dengan Allah perlu melalui perantaraan mana-mana pihak. Tak perlu tuan-tuan. Tak perlu jumpa ustaz, tak perlu jumpa imam, tak perlu jumpa mufti. Kata mufti, saya nak taubat, imam, saya nak taubat, tak perlu. Ada agama yang lain, kita tak sebut agama tersebut. Kalau nak bertaubat, kena dapat letter, surat pengampunan daripada orang tersebut. Ataupun kita katakan, kita tak nak sebut secara spesifiknya, tapi kena dapat pengampunan daripada kita katakan istilah ni orang alim bagi agama dia. Tapi Islam, siapa kita, apa sejarah hidup kita, masa lampau kita, kita nak kembali kepada Allah. Hubungan dengan Allah tidak memerlukan perantaraan mana-mana pihak. Inilah yang menjadikan agama Islam agama yang terlalu istimewa tuan-tuan. Direct kita dengan Allah, tak memerlukan sesiapa pun untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah selesai bab tu. Kemudian kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar di sini merujuk kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dia ada kisah menarik ni. Abu Dzar ni, dia antara sahabat yang awal masuk Islam. Dia kata dia ni orang yang kelima peluk Islam. Dia sendiri mengaku, aku orang yang kelima bersyahadah, dia kata. Setelah mana? Khadijah, Abu Bakar, Ali, kemudian Bilal, Abu Dzar yang kelima. Orang yang masuk Islam awal-awal ni tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dia bagi pengiktirafan terhadap imam mereka. Dan salah satu pengiktirafan yang Rasulullah bagi kepada Abu Dzar, apa dia pengiktirafan dia? Rasulullah katakan tidak adalah manusia yang paling jujur di muka bumi ini melainkan Abu Dzar Al-Ghifari. Manusia yang paling jujur ataupun paling amanah, Abu Dzar, Rasulullah sebut. Jujurnya bila dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dialah manusia yang paling jujur, paling amanah.
Sehingga kan kita biasa dengarkan hadis tentang Abu Dzar Al-Ghifari, dia pernah minta jawatan dengan Nabi. Pernah dengar tak kisah tu tuan-tuan? Sebab dia rasa dia manusia yang paling jujur, paling amanah. Dia mintalah dengan Nabi jawatan. Nabi ni pemimpin. Takkanlah tak dapat aku jadi setiausaha politik ke contohnya kan. Pegawai khas ke, setiausaha akhbar ke. Dia paling jujur, Rasulullah sebut. Tapi Rasulullah tak bagi jawatan kepada Abu Dzar. Rasulullah katakan, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaha amanah. Sesungguhnya amanah ini sangat berat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan di hari akhirat kelak, ia akan menjadi suatu bebanan dan penyesalan, melainkan bagi orang yang mampu memikulnya. Ya betul, Abu Dzar seorang lelaki yang sangat amanah, tetapi amanah sahaja tidak cukup di dalam diberikan tanggungjawab. Mesti di sana adanya kebolehan dan kepakaran. Betul tak? Abu Dzar, ya betul amanah, tetapi dalam bab kepakaran dia tidak ada. Rasulullah pandai nilai sahabatnya. Sebab tu Rasulullah tak bagi jawatan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab untuk menerima sesuatu tanggungjawab, dua syarat Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik pekerja untuk kamu lantik, pekerja itu yang pertamanya al-qawiyu, orang yang mempunyai kekuatan, kebolehan, kepakaran. Yang kedua al-amin, mempunyai kejujuran dan amanah. Jujur sahaja, tidak ada kebolehan rosak. Amanah sahaja ataupun kebolehan sahaja tanpa amanah, penyelewengan. Faham tak tuan-tuan? Kita nak lantik contohnya jadi bendahari surau ataupun masjid. Dia pandai buat akaun, pandai buat debit kredit, keluar masuk duit, tapi tidak amanah, akan rosak. Betul tak? Kalaulah dia amanah tapi nak buat laporan kewangan pun tak pandai, masalah juga, tak boleh nak dibentangkan dalam mesyuarat. Maka syarat sesuatu tanggungjawab, mesti di sana ada kejujuran, mesti di sana ada kebolehan. Sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dia sangat amanah, tapi Rasulullah tetap tidak berikan jawatan. Nak khabarkan kepada kita, jawatan itu tidak cukup dengan amanah sahaja, mestilah ada kebolehan dan kepakaran. Dia ada sejarah dia peluk Islam, tuan-tuan. Sejarah dia peluk Islam, satu hari dia bawa susu kepada patung yang dia sembah, namanya Nahab. Patung berhala ni ada Lata, Uzal, Manal, Hubal, Jibti, Taruk, Nahab. Macam-macam nama patung. 360 patung berhala. Dia semua satu sari. Satu hari dia bawa lah susu untuk diberikan pada patung berhala Nahab. Dia tengok je, tiba-tiba datang anjing minum habis susu yang dia bawa. Dia bawa pada Tuhan dia Nahab. Tapi anjing minum susu tersebut. Bukan setakat minum. Anjing tu angkat kaki kecing dalam bekas yang dia bawa. Akhirnya dia fikir, kalaulah Tuhan Nahab yang aku sembah ni nak menolak mudarat kepada dirinya pun tak mampu, apatah lagi Tuhan yang aku sembah nak memberi manfaat kepada aku. Ketika itulah dia terus datang bertemu dengan Nabi SAW, maka dia bersyahadah. Dia antara sahabat yang paling awal memeluk Islam. Siapa dia? Perawi hadis yang kita nak bacakan yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kita baca dulu hadis secara sepintas lalu, tuan-tuan. La yarmi rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tiada seorang lelaki menuduh lelaki yang lain dengan tuduhan fasik dan kufur, melainkan ia kembali kepadanya jika orang yang dituduh itu tidak seperti yang dikatakan. Kalau kita katakan orang ni kafir, orang ni fasik, orang ni munafik, kalau tidak betul, tuduhan itu akan makan tuan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Wallahu alam, kita berhenti tuan-tuan cabang iman yang ke-44. Bulan depan kita masuk cabang iman yang ke-45, iaitu dalam bab ikhlas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.